بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi bagi membincangkan sambungan kitab kita tentang 40 hadis sahih berkaitan dengan kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Baik, pada malam ini kita sudah masuk pada perbincangan yang ke-9, iaitu hadis kita yang ke-9 atau kisah kita yang ke-9 tentang satu persoalan. Ada satu persoalan di situ. Di syurga pun ada pasar. Okey. Tajuknya berbentuk soalan. Di syurga pun ada pasar. Macam tu. Di syurga pun ada pasar. Okey, baik. Perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari muka surat 43. Bagi sesiapa yang memiliki kitabnya, sila kita sama-sama menyimak perbincangan hadis ini. Mudah-mudahannya ada manfaatnya yang dapat kita peroleh lalu menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus-terusan menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Di sini ya kita lihat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana diceritakan di sini bahawa Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Apa sabda baginda? Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin fatahubbu rihus syamali fatahfu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husna wa jamala. Nabi kata, di dalam hadis ini, saya terjemahkan sedikit demi sedikit ya. Di slide saya juga nanti ada terjemahannya. Baik, inna fil jannati lasuqan. Di dalam syurga ada sebuah pasar. Jadi Nabi kata, pasar ini ya'tunaha kulla jumu'atin. Penghuni syurga, iaitu ahli syurga, akan mengunjungi pasar ini pada setiap hari Jumaat. Fatahubbu rihus syamali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Ketika mereka berada di pasar ini, biasanya nanti ya di dalam syurga tersebut akan ada angin yang bertiup dari arah utara, dan bila angin ini menerpa ke arah wajah mereka, kan, fatahfu fi wujuhihim wa thiyabihim, pada pakaian mereka, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fayazdaduna husna wa jamala. Angin yang bertiup dari arah utara tersebut yang mengenai wajah mereka, okey, dan juga baju-baju mereka, pakaian-pakaian mereka akan menambahkan kebaikan dan kecantikan mereka. Fayazdaduna husna wa jamala. Mereka pun pulang daripada pasar itu, pulang kembali ke kediaman mereka, ke rumah-rumah mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka dalam syurga itu tadi. Okey, fayarji'una ila ahlihim, mereka pun pulang kepada ahli keluarga mereka. Bila pergi pasar tu balik rumah lah ya. Macam tu keadaannya. Wa qad izdadu husna wa jamala. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdartum ba'dana husna wa jamala. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdartum ba'dana husna wa jamala. Maknanya begini, jemaah. Bila mereka pulang tu kan daripada pasar tadi,
yang mana mereka, wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka sudah terkena dengan tiupan angin dari arah utara yang ada dalam syurga tu tadi. Nabi kata bila mereka pulang kepada ahli keluarga mereka, kemudian mereka pun berkata kepada ahli keluarga mereka, "Demi Allah, semakin bertambah keelokan dan kecantikan kalian." Bila mereka balik ni, rumah tengok ahli keluarga, makin cantik pula ahli keluarga ni kat rumah ni kan. Anaknya tengok makin cantik, isteri makin cantik, suami makin elok. Macam tu. Dia tengok, makin cantik pula ni. Kemudian mereka pun berkata, maknanya orang yang dalam rumah tu bila tengok mereka yang pulang daripada pasar ni kan, mereka pun kata dengan ucapan yang sama. Bahkan bersumpah di sini. Kalian juga, demi Allah. Kau pun sama juga demi Allah. Makin elok lah, makin cantik, makin handsome. Oh, makin cambung kau ni. Macam tu. Dia keadaannya sedemikian. Kan Nabi kata apa? Kalian juga demi Allah. Semakin bertambah keelokan dan kecantikan kalian. Ini yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Yang berlaku di dalam syurga itu kelak. Kita belum masuk lagi. Okay? Kita tak tahu lagi sebenarnya bagaimana keadaannya. Tapi ini cuma yang apa Nabi SAW ceritakan tentang situasi yang ada di dalam syurga itu nanti. Okay, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa pengajaran yang boleh kita dapatkan daripada hadis kita yang ringkas ini tentang penghuni syurga yang semakin bertambah keelokan dan kecantikannya, dan juga tentang kewujudan pasar di dalam syurga itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Baik, begini jemaah. Kalau kita lihat di dalam kitab kita ada 9 pengajaran yang dimuatkan di situ kan, disenaraikan ada 9. Tetapi macam biasalah, saya tidak akan membaca keseluruhannya. Di sini kita akan ambil satu persatu kerana saya lihat juga ada banyak pengulangannya pada setiap pengajaran yang ada di sini. Baik, pertama kita lihat terlebih dahulu. Dalam syurga ada pasar dan penghuninya akan ke sana pada setiap hari Jumaat. Okay, dalam syurga ada pasar, itu ada sebuah pasar yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa mereka yang berada dalam syurga akan mengunjungi pasar itu pada setiap hari Jumaat. Dan pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ini, kita dapati bahawa di dalam syurga ada angin yang bertiup dari arah utara yang terkena pada wajah penghuni syurga, di mana sesiapa sahaja yang terkena dengan tiupan angin dari arah utara itu akan menjadikan diri mereka bertambah elok, bertambah cantik, pakaian juga bertambah elok, bertambah cantik, sehingga mereka ini dilihat dalam keadaan yang mana orang lain terkagum-kagum melihat diri mereka. Kan? Contoh, kita tengok orang tu dalam keadaan yang mengagumkan, Masya Allah, handsome-nya, Masya Allah, cantiknya engkau. Semakin hari semakin cantik ya, begitu kan? Orang lain turut melihat kita dalam keadaan yang sama. Jadi ini yang Nabi SAW ceritakan. Apabila angin daripada arah utara itu bertiup dan mengenai ataupun menerpa ke arah penghuni syurga, mereka ini saling mengkagumilah begitu ya, melihat antara satu dan yang lain. Makin muda, makin cantik, makin tampan, pakaian juga dilihat semakin elok, semakin baik, begitu. Apa yang berlaku di syurga kelak. Seterusnya, pengajaran kita yang ketiga di sini, kesemua yang kita bincangkan itu tadi tentang ada pasar, kan? Ada angin yang bertiup, kemudian mereka itu boleh keluar berjalan-jalan dalam syurga menuju ke pasar-pasar tersebut, lalu berjumpa dengan orang ramai kan, saling berkenalan, saling bertegur sapa di dalam pasar itu nanti, kemudian pulang pula ke rumah dalam keadaan yang semakin elok, semakin baik, semakin cantik keadaannya. Semua ini yang boleh kita fahami ialah sebagai nikmat yang berterusan Allah berikan kepada penghuni syurga. Semua itu adalah nikmat
yang berterusan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada penghuni syurga, di mana diterangkan kepada kita ahli syurga akan hidup dalam keadaan nikmat yang berterusan, malah sentiasa bertambah saban masa. Ini berbeza dengan keadaan dan realiti dunia ini, yang keseronokan usia muda juga kesenangan dunia boleh sahaja hilang pada bila-bila masa. Kita hidup di dunia ini tak sama ketika kita hidup di dalam syurga itu. Sekarang kita rasa kita muda, kita cantik, kita handsome, kita kuat, kita sihat, kan? Kita kaya. Nikmat-nikmat ini kebiasaannya ia tidak kekal. Orang yang muda dia akan berubah menjadi tua. Orang yang kaya kemungkinan dia boleh menjadi jatuh miskin. Orang yang memiliki keelokan, baju kita contohnya, hari ni nampak colour macam gold kan? Belum lusuh lagi. Tapi lama kelamaan ia akan lusuh. Ia akan koyak, ia akan rosak. Tetapi hidup di syurga kelak, semuanya kekal. Bahkan kita lihat tadi, cantik makin cantik. Kan? Kalau kita sekarang di dunia, cantik nanti kecantikan kita akan pudar. Pakaiannya elok jadi makin elok. Kita dekat dunia ini, pakaian kita elok tapi esok lusa tak tahu apa jadi. Mungkin kita gosok baju tiba-tiba terbakar. Kan? Terkena setrika tu kan. Ataupun kita jemur, tiba-tiba jatuh, orang angkat, hilang. Cleaner angkat, buang dalam tong sampah. Allahualam, kita tak tahu apa jadi pada pakaian kita. Namun, ahli syurga, semuanya kekal nikmat yang ada pada mereka. Ini yang kita dapati dalam perbincangan itu tadi. Baik, seterusnya, kita tidak tahu hakikat dan realiti perkara yang disebutkan. Yang penting kita wajib beriman. Maknanya pada akhirnya kita tidak tahu atau akan hakikat dan realiti perkara-perkara yang disebutkan wujud di dalam syurga, meskipun nama-nama dan istilah-istilah banyak persamaan dengan apa yang ada di dunia. Okey, tadi kita bincangkan dalam syurga tu ada pasar ke? Adalah, of course ada. Kita wajib beriman. Cuma adakah pasarnya sama sebagaimana pasar kita? Ataupun kita panggil shopping center lah kan. Adakah shopping centernya sama dengan shopping center yang ada di sekitar kita yang pada hari ini kita kunjungi di dunia ini? Kan adakah begitu keadaannya? Dia kita kata, of course, tak sama. Sudah tentu. Dia pasti lebih baik sesuatu yang tidak pernah kita gambarkan yang tidak ada di dunia ini. Walaupun tadi pengajarannya kita kata mungkin daripada sudut penamaannya sama. Dia kata pasar, kita kalau dengar pasar macam pasar tempat beli ikan kan, tu kan, jual-jual sayur tu kan, tapi adakah begitu keadaannya? Pasti ia adalah sesuatu yang berbeza, bahkan lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Kerana nikmat di syurga adalah nikmat yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini yang penting sekarang kita beriman dengan setiap apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, tanpa kita meragui ataupun tanpa kita nak menyamakanlah dengan apa yang ada di atas muka bumi ini. Yang penting sekarang kita yakin di sana memang ada pasar, berlakulah perjumpaan antara sesama penghuni syurga itu nanti, lalu keadaan mereka semakin hari semakin elok, semakin baik kan, dan keadaan itu kekal bagi mereka. Ini yang wajib kita imani sebagai seorang muslim dan muslimah. Baik, jadi yang kita nakkan kata di sini, begitu juga kita tidak ketahui apakah dalam syurga ada hari-hari sebagaimana di dunia ini, meskipun disebut dalam hadis di atas bahawa penghuni syurga akan ke sana pada setiap hari Jumaat. Itu pun wallahu a'lam. Yang penting Nabi ada sebut tadi, ada hari Jumaat. Tapi adakah hari Jumaatnya sama sebagaimana hari Jumaat kita hari ini? Pasti berbeza, pasti lebih baik. Kan? Kita juga tidak tahu bagaimana ahli syurga boleh menjadi muda selama-lamanya dan tidak akan pernah tua lagi di sana. Keadaannya bagaimana tu jangan dipersoalkan.
Kata, bagaimana ya? Takkanlah dengan angin tiup dekat muka dia dah boleh jadi muda terus lama-lamanya. Wallahu a'lam. Yang kita imani ialah keadaan itu ada. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Baik, seterusnya. Hadis di atas akan mengisyaratkan bahawa di dalam syurga mempunyai arah angin bertiup menerpa penghuninya beserta dengan percikan haruman kasturi yang berasal dari timur. Timur ke utara tadi? Dalam nas utara di sini silap mungkin. Okey, dalam poin kita yang ke-8 di slide saya tidak ada di apa ni, di muka muka surat kita yang ke-45 itu kan. Ada poin yang ke-8, dia kata berasal dari timur. Saya pun tak sempat nak periksa dalam teks bahasa Arabnya. Silap bimbang kesilapan daripada sudut penaipan di situ. Okey, tapi tak mengapa, yang penting kita beriman bahawa ada angin yang meniup menerpa ke arah penghuni syurga dan angin ini baunya sangat harum. Seperti haruman kasturi. Kan? Kita kalau angin kita tiup di dunia ni, angin satu badan ya. Okey, angin satu badan. Tak, angin tiup kepada kita ni kan, bau tu bau angin lah, kita tahu bau angin kan. Selalunya angin tu akan bawa bau yang dia tiup. Kalau dia tiup daripada arah tong sampah, bau tong sampah lah. Kalau dia tiup daripada, kalau angin tu bertiup daripada arah yang wangi, akan bau wangi tu akan pergi kepada kita. Tetapi di syurga, yang ada tiupan angin ini adalah harumnya seharum kasturi. Okay, disebutkan begitu. Jadi, yang penting ialah melalui hadis ini menjadi dalil bagi diri kita ataupun menjadi bukti kepada kita bahawa di setiap ruang syurga mengandungi nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Maknanya di situ, di dalam syurga ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pada setiap sudutnya, pada setiap ruangnya dengan nikmat-nikmat dan rahmatnya yang tidak bertepi kepada setiap hamba-Nya. Okey, jemaah, itu sahaja perbincangan hadis kita pada malam ini. Agak ringkas ya. Mudah-mudahan perbincangannya padat juga dan menjadi sesuatu yang memotivasi diri kita untuk mengejar syurga Allah dengan amal ketaatan kita dan menjadikan diri kita seorang muslim dan muslimah yang sentiasa ingin menjadi muslim dan muslimah yang saleh dan salehah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita ke dalam syurganya yang masya-Allah tabarakallah itu tadi, subhanallah ya, memiliki nikmat dan rahmat yang tidak terhingga. Baik, hingga di sini saja perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar dapat kita bertemu sekali lagi pada perbincangan yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.